الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan majlis membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Setinggi-tinggi ucapan syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin, limpah kurnia, rahmat dan iradah serta kasih rahmat Allah, alhamdulillah dapat sama-sama kita hadir mendirikan salat secara berjemaah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sama-sama kita dipelihara waktu untuk berada dalam Riyadhul Jannah, dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala atas dunia. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa kebanyakan daripada manusia itu berada dalam keadaan rugi, melainkan orang-orang yang beriman dan benar-benar mengakukan dengan amalan saleh. Selawat dan salam ke hadrat junjungan besar baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seorang insan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan penciptaannya dan kehadirannya menjadi asbab Allah turunkan rahmat pada seluruh alam. Moga-moga muslimin muslimat sama-sama kita memperbanyakkan ucapan ikrar lidah kita memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut-nyebut akan nama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa menambahkan bilangan jumlah selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan selawat itu sebagai adalah satu daripada rutin lidah, supaya ia menjadi satu perkara yang lekat dalam jiwa kita, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah ada faedah ketika mana kita sangat memerlukan, dan sangat-sangat kita memerlukan ketika mana kita ni berada di persimpangan untuk meminta keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman hanyalah daripada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka itu terus menerus, yakni percaya dengan tidak ada ragu-ragu, serta jiwa mereka, diri mereka, dan mereka berjuang dengan harta benda mereka pada jalan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang benar dari pengakuan imannya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, dikatakan ahli tafsir Imam Ibn Katsir
Iman itu adalah suatu perkara yang diyakini dalam hati, yang dinyatakan melalui lisan dan perlulah dibuktikan dengan amalan. Dibandingkan kata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya seorang itu dia mengaku Islam dan beriman kepada Allah, maka sebenar-benarnya orang yang beriman itu ialah orang yang menggabungkan tiga perkara dalam satu keadaan. Pertama, dia percaya pada hati dia akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syak bagi dia, tidak ada ragu-ragu bagi dia, tidak ada berbolak-balik hati dia atas ketentuan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri dia. Segala benda yang Allah letak atas diri kita ni, segala benda baik, buruk, suka, tidak suka, miskin, kaya, sakit, senang, susah, sihat dan sebagainya, di manakah hati orang yang beriman, mereka terima dengan bulat pada hati mereka kerana percaya pada mereka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sudut takdir, begitu juga orang yang beriman ni, dia menerima dengan ketentuan, dengan segala perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang disuruh oleh Allah taala, seumpama dari kita sedia maklum, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah kata Ibnu Athaillah, dia beri contoh, di manakah orang yang beriman, seumpama kamu mencintai seseorang. Iman ni nak tengok mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan kita seumpama kita suka pada seseorang. Gemar pada seseorang, lelaki pada perempuan, perempuan pada lelaki. Maka oleh kerana kecintaan dia kepada seseorang tu, maka menyebabkan dia berusaha nak tahu di mana nama dia, berapa umur dia, apa status dia, di mana tempat dia tinggal, apa pekerjaan dia, semua dia ambil tahu. Dan seboleh-bolehnya dia menghafal dan dia mengetahui segala sudut berkenaan dengan orang yang dia suka. Maka itu disebut oleh Ibn Athaillah, sebenar-benar keimanan seorang yang beriman kepada Allah ialah dia ni cakna atas segala perbuatan, dari sudut lidahnya, dari sudut hatinya, dari sudut perbuatannya, dengan segala menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Junjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatan. Wa tujahiduna fi sabil, mereka itu bermujahadah, berjihad dalam memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Ujang ke, ribut ke, petir ke, sakit ke, demam ke, selagi mana dia mampu, dia berikhtiar, maka sebenar-benar orang beriman, dia akan melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang disuruh oleh Allah taala. Sebab tu kita tengok dalam ramai-ramai kita ni ada orang dirajing. Ujang boleh mari, tak ujang boleh mari, ribut petir pun ada siapa dia. Sebab apa? Hatinya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu ketika ibadat seseorang ni, bila dia buat, Allah taala pelihara dah hati dia daripada perkara yang Allah larang, dan Allah tidak memberatkan bagi dia dengan perkara yang Allah suka pada dia. Kita bila nak mati ni, nak cari hak ni, kita dalam keadaan kita mari, dulu celak-celuk je mari, ada masa lapang kita mari, ada masa tak ada, kata rasa ada sibuk sikit kita tinggal kuliah, ada bola kita tinggal. Baru ni nampak bulan lepas orang muslimat ada saya kira 10 orang, hari ni kau tak ada, tengok bola juga ke? Oleh sebenar-benar orang yang beriman kepada Allah hanya lesanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan pada diri hatinya dia tu dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan dengan apa yang dia lihat. Dan tengok kekuasaan Allah taala pada kita yang Allah tunjuk. Cuba tuan-tuan tengok, pernah tuan-tuan tengok orbit yang berlaku atas dunia ni, tiba-tiba dia berlanggar sama sendiri, tak pernah lagi berlaku. Tak pernah lagi dalam kehidupan kita, dalam sepanjang kehidupan dunia ni, matahari merajuk ambil cuti nak terbit. Kita ni kalau kerja cuti sama, tapi matahari tak pernah lagi. Sampai masa dia terbit, dia terbit. Begitu juga siang dan malam, peredaran siang dan malam.
pusingan di antara matahari, pusingan bumi kepada matahari, segala benda yang dirancang oleh Allah Ta'ala setakat hari ini masih lagi bekerja seperti biasa dengan tidak ada cuti. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Nak tengok kuasa Allah atas diri kita, sebelum kita nak tengok dalam-dalam ni, kita tengok Allah Ta'ala cipta bumi. Allah ciptakan pagi, petang, siang dan malam. Allah menciptakan ketentuan. Musim, bermusim-musim. Ada musim hujan, ada musim panas, ada musim sejuk, ada musim luruh dan sebagainya. Segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai dalil kesungguhan dan kehebatan serta kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan baginya orang yang benar beriman kepada Allah dengan tiada syok pada hatinya, dengan mengejar akan kemampuannya untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada syok bagi dia. Dia melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sungguh-sungguh ketaatan kepada Allah. Sebab dia nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai masa ketika kita akan balik kepada Allah Ta'ala, cuma tak tahu bila masa. Ketika waktunya, pasti kita akan pulang kepada Allah. Jodoh kita dengan mati akan datang. Wallahu a'lam bila. Pasti dia akan datang. Pasti dia akan mari kepada kita. Begitulah baginya dalam melaksanakan ketaatan dalam segala perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman tu daripada orang yang percaya kepada hatinya dengan keyakinannya kepada Allah Ta'ala, juga ialah orang yang memberatkan atas suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kata Sufyan Az-Zawri, orang yang soleh ialah orang yang mengutamakan kefarduan yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan dengan menambahkan kefarduan yang tidak menjadi kewajipan bagi dia. Orang soleh ni ialah orang yang mendahulukan kefarduan yang menjadi kewajipan atas diri dia. Dan dia menambahkan kefarduan yang tidak menjadi suatu kewajipan sebagai penambah kesempurnaan atas sesuatu ibadat. Sembahyang sunat ada wajib, tapi dia jaga solat fardu. Ada orang terbalik. Sembahyang ajak rajin pergi sebab ada lepas tu ada jamuan, ada makan. Tapi solat fardu tak ada. Mari masjid ada ketika masa tertentu je. Mari dengar kuliah, dia pilih orang. Malam ni tak sedap, tak mari. Malam esok sedap, mari. Malam lusa dia kata ada jemputan penceramah hok berahi suka-suka, dia mari. Malam selang-selang 2 hari lagi penceramah umur 70, dia kata baca kitab Muyatul Musalli. Ulang kitab tulis, dia pun cemuh nak dengar, dia pun tak mari. Ni tabiat. Sebab tu Allah kata innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi. Sebenar-benar orang yang beriman itu hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka itu dengan sebenar-benar percaya, tidak ada ragu, serta mereka berjuang dengan harta benda mereka, jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tebal sungguh pada diri dia. Orang yang beriman ni, kata Allah dalam surah ini, disebutkan pada surah Al-Hujurat ayat 15 ni, ialah orang yang benar-benar dia berikrar dan melaksanakan kesungguhan dalam melaksanakan taat pada Allah Ta'ala. Jangan cari ikhlas. Saya ulang semua, jangan cari ikhlas dulu. Paksa dulu. Mujahadah dulu pada Allah Ta'ala. Tebang dulu. Biar mari dia ikhlas pun. Jangan bimbang siapa masih ikhlas. Imam Ghazali pun dia kata, aku mencari perjalanan dan masih lagi mencari punca keikhlasan dalam keadaan aku beribadat pada Allah Ta'ala. Bila anak murid dia mari tanya dia. Mari tanya berkenaan kata kunci ikhlas. Dia kata aku sendiri pun tengah mujahadah lagi nak mencari kata kunci itu. Tengah berusaha lagi. Dia bukan pak mak tebor tijana. Imam mujtahid, orang yang hebat, pakar dalam bidang kesufian, dalam ilmu hati, berkenaan dengan kesufian hati bagi manusia, orang yang tinggal dunia sebelum dunia tinggalkan dia. Kita jangan kata nak tinggal dunia, mati pun kita tak ambuh kalau boleh. Malaikat mari tanya 14 kali sebetul tak ambuh lagi. Mari pagi tak ambuh, mari petang tak ambuh. Tu tak iman dah. Tak iman dah tu.
Nah, dan seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengerjakan akan segala perkara yang dilarang olehnya, adapun sekiranya tersilap dalam melaksanakannya atau terbuat dengan maksiat itu, maka bersegeralah ia dengan mohon ampun kepada Allah taala. Sebenar-benar orang beriman, bukan kata dia tak ada salah. Salah tetap ada. Itu perkara biasa sebab kita manusia biasa, cuma kita tidak membiasakan diri kita dengan kesilapan. Kita tidak membiasakan dan tidak membiarkan diri kita sentiasa untuk berada dalam keadaan kesalahan. Sebab tu Allah kata yastaghfirullah innahu kana ghaffara. Innallaha ghafurur rahim. Allah kata aku ni penuh dengan sifat kasih dan sayang, minta ampun banyak-banyak. Kata Imam Ghazali rahimahullah, tak kala ketika mana kamu masih lagi kecundang, maka beristighfar kepada Allah. Buat ibadat, kecundang lagi, istighfar lagi kepada Allah. Buat ibadat, lepas buat ibadat, kecundang lagi, istighfar lagi kepada Allah. Sampai ketika masa syaitan akan meletih untuk menghasut kamu, untuk tidak berputus asa, untuk berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia kata, saya ni ustaz, kalau buat baik pun tak guna, sebab esok-esok jahat pula. Syaitan suka sangat orang gini. Saya ni mari surah pun dah guna kau ustaz, mulut macam mulut lokang kata kau orang kau. Syaitan suka sangat orang gini. Awal-awal lagi dia kata tak payah hasut lah, memang dia punah dah. Maka Allah Taala kata wa yastaghfirullah innahu kana ghaffara. Banyakkan kamu minta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni sekali-sekalian dosa yang telah engkau kerjakan. Semangat mana pun dosa kita kepada Allah, jangan sekali-kali kita berputus asa untuk minta ampun kepada Allah. Ada 3 jalan menyebabkan hati kita tertutup. Syaitan jadi suka dan hati kita tertutup. Pertama, kita melaksanakan ibadah dalam masa yang sama, kita tidak berusaha meninggalkan maksiat. Maksiat ni lidah, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, kemaluan. Segala perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Buat ibadat tapi tidak bermujahadah untuk meninggalkan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, seseorang yang berdosa dan tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dia buat dosa tetapi dia tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dia kata gini, kalau saya minta maaf pun, esok saya buat pula. Kalau saya minta maaf pun, saya bertaubat pun, esok saya buat pula. Orang macam ni syaitan cukup senang. Dia kata biarkan tak payah hasut dah. Sebab dia tu memang di antara orang yang terputus dengan rahmat dan minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, seseorang yang buat dosa dan dia mula berbangga dengan dosa yang dikerjakan. Dia kata dulu saya bertudung, jadi saya rasa tak berapa ikhlas. Jadi bila saya buka tudung ni, saya lebih ikhlas daripada dulu. Dia kata dulu saya bertudung tapi saya terpaksa, hati saya tidak ikhlas, saya berbohong, saya menipu Allah. Padahal sebenarnya tidak menipu Allah, dia tipu diri sendiri. Macam mana kita nak tipu Allah? Allah mengetahui segala gerak-geri kita, yang melaksanakan, yang menggerakkan segala perkara yang berlaku dengan yang akan berlaku dan telah berlaku dan akan berlaku, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut akidah. Baru-baru ni ada satu isu seorang pendakwah Cina, seorang Cina masuk Islam. Antara isunya dia kata Allah bagi buat syurga, buat neraka. Dia buat dalam whiteboard syurga, neraka. Allah Ta'ala bagi kita akal. Allah bagi akal. Lepas tu dia kata Allah bagi kita pilihan, rational choice. Kecerdikan untuk memilih nak ke mana. Tiba-tiba seorang tu dia buat dosa dan tiba-tiba dengan dosa tu dia pun masuk neraka. Pada saat itulah baru ketentuan Allah tu sampai pada dia. Makna kata dia kata Allah ni tahu setelah manusia ni buat dosa baru tahu. Dan Allah tidak berkuasa secara mutlak atas diri seseorang untuk letak dia dalam syurga dan neraka, sebab Allah beri pilihan.
Oh bahaya, tu bahaya. Ha. Sedangkan kita belajar dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu atas dunia ni, bermula daripada awal penciptaan dunia sampai kiamat, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, orang ni mati bila, orang ni buat apa, segala benda kita buat, berapa kita makan, segala benda masuk dalam mulut, bila kita mati, benda yang kita buat, apa yang terlintas pada hati kita, semua dalam pengetahuan Allah Taala. Tapi dia kata Allah bagi pilihan syurga ke neraka. Lepas tu atas akal kita lah pula nak buat. Tiba-tiba kita buat dosa, maka wajib atas Allah Taala masukkan kita ke dalam neraka. Dia kata. Kalau kita buat pahala, wajib bagi Allah kena masukkan kita dalam syurga sebab kita buat pahala. Sedangkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita buat dosa ke, buat pahala ke, segala ketentuan nak masuk syurga atau neraka tu atas kehendak Allah Taala. Itu ilmu akidah. Sebab Allah Taala yang menciptakan, Allah yang menentukan. Allah tidak ada satu sifat baru tahu. Allah tidak ada sifat baru tahu. Baru tahu. Bila manusia buat dosa, masuk neraka dia. Sebab dia buat dosa. Allah tahu. Sedangkan sebelum dia buat dosa tu, Allah dah tahu dah. Video ni tersebar. Maka jadi perdebatan di antara kalangan para asatizah. Ustaz-ustaz utamanya ulama-ulama pondok yang berpegang kepada manhaj al-akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bagi jawapan, dia balas balik. Allah bersifat mengetahui segala sesuatu, sama ada perkara itu telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, yang terus akan berlaku, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala berlaku. Tidak ada satu pun terlepas daripada penguasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita kena pegang. Bagi dia ni mungkin kita beranggapan bahawa dia tersilap cakap. Dia kata bila manusia tu bagi pula buat pilihan dengan buat dosa, maka Allah terpaksa letak dia dalam neraka sebab dia buat pilihan untuk masuk neraka. Allah pula terpaksa. Wa a'yazubillah, na'udzubillahi min zalik. Mungkin kita anggap bahawa dia tersalah. Dan baru-baru ini dia telah dipanggil oleh Jabatan Awal Agama Islam Selangor untuk memberi keterangan. Dia ni bagus, ni antara orang yang Cina mu'alaf yang masuk Islam, dan banyak jugalah dia mengajak orang untuk masuk Islam. Moga-moga kita terlepas daripada fitnah-fitnah yang sedemikian. Sebab apa saya kata bahaya? Akidah ni tersilap cakap, tergelincir dua je. Kata Imam Syafi'i, sama ada kekal ataupun sebahagian. Kekal ni macam mana? Kalau salah berakidah, kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Salah berakidah, kekal dalam neraka. Dia tak semayang seumur hidup. Ada orang tu dia tak semayang seumur hidup, tak semayang, tetapi dia tidak membatalkan kewajipan semayang. Dia akan masuk neraka, tapi sampai ketika masa dia akan masuk syurga juga. Sebab ada sekelumit sebesar zarah iman. 40 tahun dia tak semayang. 40 tahun tak semayang. Bila orang tanya berapa umur tak semayang, tak sampai seru lagi dia kata. Mu tahu tak semayang tu wajib? Tahu? Berapa umur tak semayang? Belum sampai seru pada saya. Kemunafi bahawa semayang tu wajib. Tak, semayang tu memang wajib. Cuma saya tak mau semayang lagi. Rebah mati, panas peti. Dia mati, kena bakar dalam neraka, tapi sampai ketika masa dia akan masuk juga syurga Allah Subhanahu Taala sebab dia masih ada sekelumit iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beza pula dengan orang yang meletakkan, kalau dalam berakidah ni dia meletakkan suatu perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kita bincangkan tadi, dia kata Allah baru tahu. Bila dia orang tu buat dosa, terpaksalah Allah letak dia dalam neraka sebab dia buat dosa. Hak ni pula oleh kerana dia buat pahala, Allah pun letaklah dia dalam syurga. Tu bahaya. Meletakkan satu sifat bagi Allah lemah, bagi Allah Taala baru tahu. Sedangkan Allah tu bersifat dengan Sami'ul Basir, mendengar lagi melihat, serta wa alimul ghaibi wasyahadah,
mengetahui segala perkara ghaib dan perkara yang nyata. Allah Taala. Itu kita bahaya muslimin muslimat rahimahullah. Maka belakangan ni banyak sangat pendapat-pendapat yang pelik-pelik. Tak cukup dengan benda-benda gitu pula, berlaku pula perbahasan di antara kalangan ustaz-ustaz yang menjadi rujukan. Orang-orang hak tok di YouTube ni jadi pula rujukan, hak ni gini, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Pening kepala makmum. Pening kepala makmum. Ustaz ni kata ustaz ni salah, ustaz ni kata ustaz ni salah. Ustaz ni kata ustaz ni betul, pening kepala. Macam mana Melayu nak bersatu? Rupa-rupanya bila pergi Singapura, pelakon-pelakon Mak Kila pun balas sama sendiri juga. Tak mau pergi. Hak ni kata tak mau pergi, hak ni kata nak pergi. Dalam cerita bukan main lagi, kata kita kena bersatu. Penyakit kita orang Melayu. Dan seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah memelihara pada dirinya itu dengan beramal akan amalan yang disuruh oleh Nabi, serta akan mengikatkan akan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada intisari ayat itu juga katanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seseorang yang mengaku bahawa beriman kepada Allah hendaklah sedaya mungkin untuk dia berusaha menjadi orang yang hampir dekat dengan Allah Ta'ala di atas amalan-amalan yang telah dia kerjakan, supaya ia dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Kena usaha. Kata guru saya, dalam kehidupan kita ni kita cari apakah amalan-amalan yang boleh kita buat dan kita boleh tekak dengan dia, lekat dengan dia, istiqamah dengan dia. Benda kita boleh buat. Ada orang dia mampu tahajud waktu malam. Tapi kata guru saya, terlebih mustahak bagi seorang mukmin itu memelihara kefarduan solat 5 waktu secara sempurna dengan berjemaah daripada dia sibuk mengejar bangun malam. Kata guru saya, lebih baik seseorang mukmin dan mukminat itu, lelaki dan perempuan, berusaha supaya dirinya itu mampu menjaga kesempurnaan solat 5 waktu secara berjemaah tepat pada awal waktu. Dia lebih baik dan afdal bagi dia daripada dia berusaha untuk bangun malam. Faham molek? Bukan kata salah bangun malam, tapi kefarduan hak paling mustahak jaga solat 5 waktu secara berjemaah kalau lelaki. Perempuan hukumnya sunat solat berjemaah di surau dan masjid. Baru-baru ni ada isu di satu tempat. Dulu ada dah sekali, senyap dah, bising pula. Muslimat minta nak sembahyang Jumaat juga. Salah tak? Tak salah. Bahkan tak salah, tapi nak kata sunat muakkadah pun tidak. Bila kita kata ada jemaah tanya, saya kata terlebih cenderung kata saya, makcik dan makcik sekalian duduk di rumah, masuk ke suami, tunggu suami balik Jumaat, hidang makanan, bagi dia makan, layang dia sampai kenyang perut. Lagi baik, lagi afdal daripada makcik pakat ramai-ramai pergi ke masjid solat jemaah hari Jumaat. Jumaat ni bukan solat berjemaah, solat Jumaat. Salah sebut. Dia minta nak solat Jumaat lepas tu dia suruh buat 2 tempat. Asing. Masjid dia dah kecil dah. Bukan kampung kita lah, kampung lain. Lepas tu dia nak mari pula. Tak ramai, dia 15 orang. Dia puas ada rumah. Mungkin. Umur kat 50 lebih dah, kat 60. Mungkin dia puas ada rumah. Jadi adalah malam kuliah ni mukmin tanya, boleh ke? Saya kata tak ada masalah kalau tidak mendatangkan fitnah. Sebab orang puang ni, terutama perempuan ni, bila dia tubik luar, syaitan akan duduk di setiap tubuh dia, muka, telinga, mata, untuk memberi fitnah pada lelaki. Waktu orang puang dia tak jadi siapa sunat muakkadah untuk dia ni pergi. Kalau tidak ada mahram lagilah tak boleh. Kalau pergi Mekah tak boleh terus.
Apalagi solat Jumaat. Nak bergelawak orang tengah ramai-ramai, nak pergi popok dia 10 orang situ. Lepas tu ada orang dia jawab pelik. Dia kata dia, tak ada orang nak tengok dah makcik umur 60 dah. Pulak dia pusing situ pula. Cuma kita kata dak ayahlah kalau boleh. Baik duduk rumah, masak nasi, tunggu anak cucu balik, makan sama-sama. Lebih besar pahala. Layang suami molek-molek. Beri benda dia makan, tunggu kenapa dia nak. Buat seumpama Siti Khadijah tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tunggu Rasulullah balik. Bila sampai Rasulullah balik, pakai comel-comel, make-up comel. Siti Khadijah tanya pula Rasulullah, apakah engkau berhajat kepadaku ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata pula, wehaklah Siti Khadijah, wehaklah wahai isteri tu, wehak. Tanya pula makan dak lagi. Kita bila ada ketua nak tanya dah. Masa muda-muda dulu tanya. Ada ketua ni dah tanya dah. Kalau balik-balik tanya, ada nasi mak mau? Tengok bawah meja. Bukan bawah salji, bawah meja. Tanya dah wak teo kocah-kocah diri dah. Baru ni ada muslimat tanya. Muslimin tanya, kebetulan muslimat isteri dia ada sebelah. Dia di soft sebelah. Dia kata saya tua dah. Lagi tajuk sikit. Umur 60, cucu ada 12 orang. Lepas tu saya nak tanya sebab isteri saya pun ada dalam majlis ni. Dia kata gitu. Dia kata, apa hukum isteri saya mengutamakan anak dan cucu? Maksudnya dia kata, kalaulah cucu balik, barulah bini saya ni kalut suruh pergi beli barang, masuk. Buat ikan singgah, buat singgah pedas, buat sambal belacan, buat macam-macam makanan kegemaran anak dan cucu. Tapi kalau balik tak ada anak cucu, dia kata biasanya nasi lemak bungkus saja. Kalau tengah hari tu makan pun nasi lemak bungkus. Dia kata muka pun macam surat khabar bungkus nasi tu. Apa hukum, dia kata? Isteri saya ada dalam ni. Tolong jawab molek. Dia kata gitu. Saya kata tak, hukumnya berdosa. Apa dosa? Dah layang anak, layang cucu sehingga tidak layang suami. Tak? Masuk kita ni, walaupun masuk tu bukan satu tugas yang hakiki, tapi kalau memberi kepuasan pada suami, menyebabkan suami ni suka, maka bila dia pitah wajib buat. Kalau berasa hati, saya pun khabar pak cik, hak dalam ni hak tanya ni, maaf lalu ke isteri. Kita terbalik lah ni. Anak cucu balik kita sibuk carakan anak cucu. Terabai suami. Pasal balarak kan, makan pun kena cedok sendiri. Salah hukumnya, tetap salah. Sebab kita tetap kena keraian kita, walau ada anak cucu, keraian seorang isteri kepada suami. Dan sesungguhnya perkataan yang paling baik bagi orang-orang yang beriman itu ialah mereka redha dengan ketentuan yang datang daripada Allah, dan sekira datang kepada mereka dengan ketentuan yang tidak disukainya, maka dia tetap berkata dengan izin Allah, maka kami redha dengan ketentuan itu. Segala bagi orang yang beriman, yang mukmin, yang pada imannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bila Allah uji dia dengan suatu perkara yang tidak dia suka, maka nak tidak nak dia tetap berkata sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami dikembalikan, dan kami redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dak ikhlas kena sebut gitu, kena terima segala apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena terima sebab ia merupakan suatu janji yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, kena meredai akan setiap apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang dia suka atau tidak disukainya. Dan di antara tanda juga kata
Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, dia kata antara tanda seseorang iman ia makin bertambah semakin banyak ujian datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila makin kuat keimanan kita, makin Allah Ta'ala nak terima pahala bagi kita yang buat amal ni, Allah Ta'ala nak beri ganjaran yang banyak pada kita ni, Allah akan timpakan pada kita dengan masalah-masalah atau musibah-musibah yang sangat banyak. Musibah tu terutama kena pada diri kita sendiri. Sakit demam, sakit gigi, sakit telinga. Yang kedua, melibatkan kepada rezeki. Masalah keuangan, masalah duit. Tetapi masalah yang demikian itu tidak mengganjakkan keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, bila mana Allah uji dia dengan perkara-perkara demikian, tidak mengganjakkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daklah kata bila Allah uji dia masalah sikit, tak ada surah. Apa? Masalah keuangan. Tak ada surah, duk nemu dengung seorang. Tu bukan, tidak termasuk daripada tanda-tanda seseorang yang diangkat iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seseorang yang diangkat iman oleh Allah Taala, diangkat darjah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makin dia kuat beriman, makin dia kena ujian, makin dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah uji dia dengan sakit, dia dengan sakit itu menyebabkan dia makin tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jemaah kita muslimat perempuan, pokcik. Dua-dua kaki kena potong kecil mani. Dua-dua kaki. Bukan dia tak jaga kesihatan, dia jaga cuma keturunan. Jenis baka keturunan kuat. Maka menyebabkan dia ni dipotong dua-dua kaki. Kita ingat lepas kena potong kaki tak ada dah bagi surah, ada lagi. Naik kursi roda pula suruh orang tolak. Siapa juga kuliah. Mari juga dengar. Tu di antara tanda ujian yang berlaku kepada seseorang tetapi dia mendapat pahala dan redha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas ujian yang Allah bagi pada dia. Kita nak gitu lah. Makin Allah uji kita, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah saya di Surah Ferry ke masjid. Pokcik, bekas cikgu seorang. Tak ada kaki, potong kaki kot sebelah. Potong kaki sebelah. Dia ikhtiar, dia pakai kereta Viva manual, lepas tu dia tukar. Cari bitih ditukar pada Viva auto. Tebang juga bawa kereta dengan kaki sebelah, mari juga dengar orang ngajar. Bukan waktu maghrib saja, subuh sama. Mata tak nampak. Kalau dia tak yakin, dia suruh anak dia pergi atas. Anak dia atas, anak dia ambil. Anak dia pergi atas, anak dia pergi ambil. Dia kata saya tak ada masa dah ustaz, saya nak fikir pasal orang. Dia tanya soalan, dia kata saya tak ada masa dah nak fikir, nak pujuk anak-anak sebab saya tua dah, saya pun sakit. Dia kata kadang-kadang saya perasan, saya tahu orang kata mari surah tapi anak dia atas, anak dah naik. Dia kata saya kalau nak fikir semua tu, dia tak nak fikir. Jadi dia mari atas saya ke sejid ni pun saya minta rahmat dah. Sebab dia kecil mani, kaki kena potong sebelah pakai kaki palsu. Pas pakai kaki palsu, mata pula Allah uji tak nampak. Salah makan ubat, doktor salah bagi ubat, mata dia kurang nampak. Dia kurang nampak, kesang daripada makan ubat tu kurang nampak. Malam-malam anak dia mari atur 5 waktu, 3 waktu, subuh, maghrib, isyak. Zuhur, asar dibawa kereta sendiri. Turun daripada kursi roda tu, baru boleh kaki palsu dia. Mari tebang-tebang juga sampai ke dalam rumah Allah Ta'ala nak solat berjemaah. Itu baru tanda ujian yang Allah Ta'ala hantar pada kita, menambahkan iman kita dan makin menyebabkan nama kita disebut oleh penduduk langit. Ni dah baru dengar guru batal dah mari dengar kuliah. Baru dengar guru baru. Baru dengar bunyi. Fiamli kata mana biar pun guru berdentung di langit. Dalam cerita tu usang berjanggut. Baru saja bunyi baru guru, dia pun buat keputusan dah dengan bini dia. Malam ni kita tak pergi mengajar dah tau. Lepas tu kita keluar makan. Keluar makan.
Orang Allah Ta'ala bagi penyakit macam-macam. Dua-dua belah kaki muslimat kena potong. Duduk atas kursi roda, anak dia, natu dia atas, mari ikut belakang, siapa ikut belakang, mari atas tepi tu. Duduk situ. Habis kuliah, jemaah tolong-tolong waktu ambil luar, tunggu kereta anak dia mari. Ambil. Dia kata, doalah ke makcik, biarlah siapa mati makcik duduk gini. Kita kata, makcik kena doa ke saya. Sebab saya yang sihat ni, biar Allah bagi, siapa saya ni, boleh buat gitu aja. Kalau siapa masa saya diuji, bagaimana makcik kena uji. Kerana ujian yang datang kepada orang yang beriman itu diangkat darjat di sisi Allah supaya rehat ketika mana ia sedang menghadapi kesakitan, untuk menghadapi kesakitan yang teramat sangat, yakni sakaratul maut. Sakit kalau tak ada ubat, sakaratul maut. Tak ada ubat. Sakit gigi akan ada ubat. Sakit telinga, sakit mata, siapa juga sakit ada ubat. Tapi sakit nak mati tak ada ubat, melainkan amal soleh. Melainkan amal soleh. Sayyidatina Aisyah, dia berpesan kepada anak-anak dia, dia berpesan kepada sahabat-sahabat dia, bersedialah kamu dengan suatu kemungkinan yang sangat dahsyat, dengan suatu kesakitan yang sangat dahsyat, yang tidak mempunyai ubat melainkan dengan amal soleh, yakni menghadapi sakaratul maut. Isteri Nabi pun merasai kedahsyatan sakaratul maut, apatah lagi kita di antara orang yang jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah pun juga di antara orang yang Allah uji kepadanya menghadapi sakaratul maut, apatah lagi kita. Sedangkan nama-nama yang kita sebut ini ialah nama-nama di antara orang yang pastinya mereka mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apa yang kita miliki, jadikanlah ia sebagai jambatan untuk kita sampai kepada Allah. Harta yang Allah bagi pinjam, gunakanlah sungguh-sungguh untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Masa yang Allah bagi, kelapangan waktu, kalau Allah bagi kita pencen, hasil kita bekerja 30 tahun, gunakanlah 30 tahun untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada 30 tahun kita guna untuk kerja, berapa lagi baki untuk kita ada? Pak mertua saya, ayah mertua saya pencen kerja cikgu umur 55 tahun. Masa dia umur 50, dia minta pada Allah masa pergi umrah, dia pergi umrah umur 50. Dia minta pada Allah supaya dia beri panjang umur untuk berkhidmat, untuk qada segala kesilapan. Sebab dia masa muda-muda dulu dia suka main senapang. Orang dulu kan mudah senapang, hari ni senapang orang ambil belaka dah kita, tak ada benda. Tinggal kerih pun dah boleh bawa, kalau bawa pun takak. Senapang orang ambil, apa segala orang ambil. Jadi dia pergi umrah masa umur 50, masa tu dia ada baki lagi 5 tahun untuk bekerja. Dia minta pada Allah supaya beri kesempatan sempat bertaubat. Allah beri izin pada dia, umur 55 pencen, start daripada umur 55 pencen, dia jadi ahli jemaah masjid seumur hidup selama lebih kurang 32 tahun. Dia meninggal umur 83 meninggal. Start daripada 55 tu sampai umur 83. Seminggu sebelum dia mati pun, dia masih lagi suruh anak menantu dia usung dia, bawa pergi seorang, bawa pergi masjid untuk salat berjemaah. Untuk solat berjemaah. Siapa ketika mana siapa tempoh nak mati, pesan pada anak-anak. Kalau dia mati pagi, sipang tengah hari. Kalau mati tengah hari, sipang waktu petang. Jangan tunggu orang mari. Lepas tu dia kata pula, menantu aku yang Terengganu tu memang tak sempat jumpa dah. Sungguh. Sungguh. 3 hari sebelum mati, dia kata menantu yang Terengganu tak apalah, dia duduk kuliah tak payah balik lah. Kalau ayah meninggal tak payah balik, sebab jauh, nak tunggu lambat. Dengan izin Allah 3 hari lepas tu dia mati. Dalam keadaan tasbih yang biasa dia pegang masih di tangan, Quran yang biasa dia pegang masih berada di sisi. Seminggu sebelum dia nak mati, dia tanya 2-3 soalan pada anak-anak dia. Quran dia duduk kat mana? Sebab masa tu dia separa lupa. Dia tanya Quran ayah duduk mana? Tasbih ayah ada kat mana? Wuduk ayah dah batal dah, tolong ambil. Kalau kita nak mati, gerah tanah aku mana? Gerah kereta aku. Ingat tu
Kalau aku mati mu jangan cari lain. Wasiat tu kita ahli dunia bukan kita sini lah orang Ukraine tengok kena tembok tu. Tapi orang bila mati meninggalkan dunia, sebelum dunia meninggalkan dia, Allah tunjuk daripada kita macam mana keadaan dia, macam mana sikap dia, bagaimana kesungguhan dia. Sebab itulah Allah kata wa tujahiduna fi sabili, berusahalah kamu kepada berjihad untuk bawa diri kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang pertama sebelum pakai pada jihad angkat pedang ni ialah jihad pada diri dengan nafsu kita, supaya kita sungguh-sungguh tahan pada keinginan kita atas dunia ini. Sabarlah dengan kenikmatan yang sedikit. Tidak salah pun minum kopi, tapi jangan kerana minum kopi kita tidak kenal pada Allah Taala. Tidak salah kita kerja, jangan sampai kerana kita kerja kita lupa kepada bekalan mati. Sebab ada di antara sahabat-sahabat kita usia dia mati lebih panjang daripada usia hidup dia. Dan jangan merancang dengan angan-angan yang panjang, kata Imam Ghazali. Jangan merancang dengan angan-angan yang panjang. Aku peceng kek gi, pak peceng ada duit sikit, aku nak buat bisnes gini. Belum tentu lagi. Ada orang 3 hari nak peceng mati. Ada orang 3 hari nak peceng mati. Baru-baru ni cikgu grade 54, gaji terakhir dia 13,900. Gaji terakhir. Pencing dengan grade 54, umur 58. Pencing dah mulai habis jamuan, esok mati. Esoknya oleh kerana suka sangat pencing, makan dia tak ada hak, dia makan sungguh daging-daging apa semua, darah tinggi naik, pecah pembuluh darah, mati. Duit pecing dah rasa. Tapi planning asal kira. Nak pecing ni dia ada 3 biji rumah dia buat. Dia kata cikgu lagi pecing, dia kata senang dah. Apa senang? Rumah ada dah suti, lepas tu orang mesti tengah buat, dia kata. Dan boleh duit anugerah lagi, dia kata duit anugerah perkhidmatan cikgu nak siap mesti tu 3 butir. Boleh lah makan bulan-bulan siap sama. Itu ahli dunia gitu, ahli dunia. Merancangnya angan-angan yang panjang, seumpama mati itu tidak akan datang pada ini dalam keadaan yang segera. Kita ni gitu lah. Itu kita nak, ini kita nak. Bangun waktu pagi kita merancang sampai petang. Sampai petang kehidupan kita rancang. Seumpama seolah-olah kematian tidak akan datang singgah di waktu tengah hari. Mari waktu petang pula kita rancang kehidupan kita sampai malam pula. Seumpama kita tidak merangkakan bahawa kematian itu boleh singgah di waktu maghrib pada kita. Mari waktu malam nak tidur tu rancang pula untuk dunia esok. Nabi ajar tidur muhasabah. Kita tidur ni perlain dah 8 dia. Esok pagi nak pergi mana? Subuh tak ada, dalam 8 dia sejik tak ada. Kalau kita fikirnya esok pukul 8 ada meeting, pukul 9 ada meeting, pukul 10 nak jumpa klien sekejap, pukul 11 nak tengok tapak projek, pukul 12.30 makan tengah hari dengan klien sampai pukul 2 petang. Tak ada pun waktu jadual nak fikir pukul 1 mayang masa mana. Tapi kalau kita fikir, adakah dalam tempoh demikian itu datangnya malaikat pada aku ni macam mana? Sebab terlalu panjang angan-angan sehingga lupa kepada suatu perkara yang pasti, yakni kematian. Lupa dah kita akan mati. Lupa dah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dalam keadaan sihat pun mati tiba-tiba. Sihat mati dalam keadaan tidur. Nyakit cemani, darah tinggi, buah pinggang, segala benda-benda tak ada. Duk cerita ke orang kedai kopi, dia kata saya umur 70, tak ada nyakit benda ni. Orang muda-muda lain tak rok. Orang muda-muda lain tak rok, umur 30, 40 tu nyakit macam-macam lah. Kita tak boleh lagi. Lepas ada seminggu pergi kuliah pula, singgah kedai sama, tanya pak cik tu mana? Tak ada dah ustaz, pindah rumah dah. Kita pergi kuliah seminggu lepas. Dia kata, ustaz lah ni berat, itu umur 30 lebih macam mana, 40 macam mana. Tak apa dah dia nasihat, tak ada masalah. Pak cik dia kata umur 71, tak ada apa. Macam mana darah tinggi, tak ada. Cuma saya tak ada, surah.
Surah tak ada. Kita kata bagus, awak cik nasihat. Dia kata bagus, kita bangun pagi. Pak cik tu bagus. Dia bangun pagi, dia jalan kaki. Ni orang kata sebelum subuh dia bangun dah. Tapi bukan sebelum subuh lagi sembahyang subuh saja. Sembahyang subuh rumah. Pukul 6.30, pukul 6 suku tu orang tengah kuliah, dia lalu depan masjid jalan kaki. Jalan kaki. Umur 70. Dan habis kuliah 7 suku, 7.20, jemaah ajak pergi makan kedai. Ni makan pagi, sarapan pagi. Ya dia. Kita minum teh tarik, dia minum teh tarik. Dia kata, Pak cik tak apa, Pak cik minum teh tarik pun. Pak cik jalan dah hari 3 kilo. Demo orang muda ni bahaya. Duduk mengajar, faham mengajar, ajar makan. Makan, bahaya tu. Kita terima nasihat dia. Tak, lepas ada seminggu, kuliah minggu kedua, hari Jumaat, tak ada dah Pak cik tu. Tanya tuan kedai, mana Pak cik jalan kaki sama? Tak ada dah ustaz, pindah halaman. Rumah dia pindah lah. Daripada rumah besar, tinggal rumah 7 kaki. Bukan nak kata ke dia tak, itulah kehidupan. Kita ni rancang untuk kita semua. Kita tak tahu perancangan Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairum makirin. Patu sebaik-baik orang yang merancang ialah orang yang rancang kehidupan selepas mati. Rancang kehidupan selepas mati. Rancanglah kehidupan kita bagaimana nak bawa bekala mati. Orang yang mati dah tu, hak dapat nikmat yang di dalam alam barzah ni, menyesal lagi. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, orang hak duduk dalam kubur yang telah dapat nikmat di sisi Allah Taala dengan sedekah dia, dengan baca Quran dia masih lagi menyesal. Dia kata apa menyesal? Kalaulah kami terlebih dahulu masa hidup dunia dulu, kami lebih rajin beribadah, mungkin kami lebih daripada ni kami dapat nikmat. Bukan setakat duduk dalam alam barzakh, sampai dalam syurga menyesal lagi. Seorang yang masuk syurga kerana pahala sedekah dia, sampai masuk syurga ni, dia tanya pada malaikat, ini ke harta yang Allah bagi pada kami? Dia kata iya. Dia kata sedekah kami tak seberapa dulu, kenapa Allah bagi terlalu banyak pada kami? Malaikat kata inilah janji Allah yang pasti bagi kamu, orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Maka dia kata, kalau demikian tu, kalau dah boleh balik kami ke dunia, maka kami akan serahkan segala harta kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat syurga dah tu. Orang yang masuk syurga kerana puasa dia kata lagi, kalau dah kami tahu sebegini rupa syurga yang Allah bagi pada kami, kalau kami hidup atas dunia tu, lebih lagi kami melakukan ibadat kepada Allah Taala. Seumpama itu jugalah menyesalnya orang-orang yang Allah Ta'ala campurkan wa'yazubillah ke dalam api neraka. Ketika mana dicampur oleh Allah Ta'ala, badan mereka dibesarkan daripada sehasta ke sehasta untuk Allah Ta'ala beri azab kepada dia, nak rasa sakitnya kena bahan bakar daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu peganglah kata-kata Imam Al-Ghazali. Dia kata, sekira engkau tidak mampu menahan sabar dalam beribadah kepada Allah, maka engkau tidak akan mampu menahan kesakitan berada di alam barzakh. Pegang kata-kata itu, duduk pada kita. Kalau kita tak boleh tahan sabar atas dunia ni, nak buat baik, nak bersedekah, nak berada dalam keadaan majlis ilmu, nak berzikir pada Allah, nak baca Quran, nak menahan hati kita ni untuk supaya jaga ketaatan kepada Allah, kita tak akan mampu nak tahan sakitnya ketika mana kita berada di alam barzakh nanti. Wa'iyyazubillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua daripada perkara yang tidak diduga-duga dan disangka-sangkakan, dan kita berada dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa insya-Allah. Barakallahu billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa para sahabat kami, seluruh ahli jemaah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahkanlah urusan hidup dan urusan mati kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sekejap lagi kita ada solat hajat untuk Encik Wan Muhammad Zaki bin Wan Muhammad Ali. Sakit kenapa ni? Under neurology, yang kini berada di Hospital Sangwi Medical KL. Moga-moga kita doakan Allah Ta'ala beri kesembuhan pada beliau dengan kesembuhan yang segera dan sepenuhnya, insya-Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi